Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini, Isnin, kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan surah Al-Jin. So, pada hari ini insyaAllah kita sambung surah yang berikutnya, iaitulah surah Al-Muzammil, surah yang ke-73 dalam Al-Quranul Karim. Baik, sebelum kita membahaskan kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Muzammil ni, kita lihat sedikit muqaddimah kepada surah Al-Muzammil. Surah ni disebut nama dia sebagai surah Al-Muzammil kerana pada ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muzammil. Ada perkataan Al-Muzammil yang bererti orang yang berselimut. Maka disebutlah nama surah ini sebagai surah Al-Muzammil. Menurut setengah ulama, tidak ada nama lain kepada surah Al-Muzammil ini. Ya. Nama dia hanya Al-Muzammil saja, tidak ada nama lain selain daripada itu. Kemudiannya surah Al-Muzammil ni antara surah yang paling awal diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, sehingga kan ada pendapat yang mengatakan bahawa surah Al-Muzammil ni adalah surah yang kedua diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam selepas peristiwa baginda alaihi salatu wassalam di Gua Hira mendapatkan wahyu pertama daripada malaikat Jibril alaihi salam. Maka kemudian surah kedua yang Nabi terima daripada Allah Ta'ala iaitulah surah Al-Muzammil ini. Maka surah Al-Muzammil ni nanti menjadi surah yang sangat penting untuk kita tadabbur, ya, dalam pembentukan, ya, bagaimana Allah Ta'ala membentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal mula menjadi seorang Nabi Allah Ta'ala. Apa yang perlu dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan ini nanti perlu untuk kemudian kita contohi, ya. Baik, surah Al-Muzammil ni ada sebanyak 20 ayat sebagaimana kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Baik, saya akan bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Sadaqallahul Azim. Saya bacakan sampai ayat 8 saja dahulu. Baik, pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapakah yang dimaksudkan orang yang berselimut dekat sini? Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan Al-Muzammil, orang yang berselimut, pada ayat ni adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi dengan Al-Muzammil, wahai orang yang berselimut? Ada dua alasan disebut para ulama. Alasan yang pertama adalah ini bentuk daripada mulatifah, bentuk daripada kelembutan Allah Ta'ala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi panggil Nabi dengan Al-Muzammil, wahai orang yang berselimut, bukan kerana Allah Ta'ala marah kepada Nabi, bukan kerana Allah bencikan kepada Nabi, tetapi oleh kerana kasih sayang dan kelembutan Allah Ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wassalam. As-Suhail berkata macam ni, Innal Arab, sesungguhnya orang-orang Arab, idza qasadat mulatifatal mukhatab, kalau mereka ingin berlemah lembut kepada orang yang diajak berbicara, ya, maka sammuhu bismi mushtaq min halihi allati huwa alaiha, maka mereka akan memanggil orang tersebut sesuai dengan keadaannya. Maka pada ketika itu keadaan Nabi sedang berselimut, maka Allah Ta'ala panggillah Nabi dengan Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ini sama halnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dengan panggilan Aba Turab, ayah tanah. Kenapa? Kerana pernah suatu ketika berlaku Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu tidur di atas tanah, oleh kerana Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ada marah sikit dengan Ali bin Abi Talib, maka Ali bin Abi Talib pun tidur di atas tanah, tak tidur di rumah. Maka datang Nabi dan Nabi memanggilnya, Qum Aba Turab, bangkitlah kamu wahai ayah tanah. Kalau kita terjemah, ayah tanah. Tapi Nabi panggil Ali macam tu bukan kerana Nabi nak menghina, tetapi Nabi ingin berlemah lembut. Budaya orang Arab macam tu. Kalau seseorang dipanggil sesuai dengan keadaan dia pada ketika itu, misalnya dia sedang berbaring di atas tanah dipanggil dengan Abu Turab, atau sedang dia berselimut dipanggil dengan Al-Muzammil, maka dalam tradisi orang Arab itu adalah bentuk daripada kelembutan. Maka dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi dengan Ya ayyuhal muzammil, ini isy'aran bi annahu mulatifullah. Ini bahagian daripada panggilan kelembutan atau yang lemah lembut daripada Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghairu atib alaihi, bukan Allah Ta'ala mencela ataupun menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini faedah pertama kenapa Allah Ta'ala pada ayat ni memanggil Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Yang kedua, at-tanbihu li kulli mutazammil raqid lailihi. Ini menjadi satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa sahaja yang berselimut tidur pada waktu malam, ya, liyatanabbaha ila qiyamil laili wa dzikrillahi ta'ala, supaya dia bangun untuk mendirikan salat malam dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan habiskan malam itu hanya untuk tidur sahaja, ya. Jadi Allah Ta'ala memanggil Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua faedah, ya, kenapa Allah Ta'ala panggil macam tu. Yang pertama, kerana Allah ingin berlemah lembut kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kerana tradisi orang Arab, kalau seseorang dipanggil sesuai dengan keadaan dia pada ketika itu, maka itu bahagian daripada kelembutan. Yang kedua, Allah Ta'ala panggil dengan Ya ayyuhal muzammil kerana Allah nak mengingatkan kepada sesiapa sahaja yang berselimut
tidur pada waktu malam supaya dia bersiap sedia untuk bangun solat dan mengingati Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, ya. Lalu mungkin muncul persoalan dalam fikiran kita, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berselimut pada ketika itu? Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, ya. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah lamma ja'ahu Jibril wa huwa fi ghari Hira, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana malaikat Jibril datang kepada baginda di Gua Hira, ya, maka raja'a ila Khadijah yarjufu fuaduh, maka Nabi balik menjumpai isteri Nabi Khadijah dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Hati Nabi takut sangat ketika mana berjumpa dengan Jibril tu, sehingga kan Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka Khadijah, isteri baginda alaihi salatu wasallam pun menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbaraha bima jara, dan pada ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang telah berlaku kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Nabi balik daripada Gua Hira tu ketika mana berjumpa pertama kali dengan Jibril dan menerima wahyu pertama daripada Allah. Nabi tu menggigil kerana ketakutan sangat. Maka Nabi meminta kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sambil Nabi alaihi salatu wasalam bercerita kepada Khadijah radhiyallahu taala anha apa yang telah berlaku kepada baginda semasa berada di Gua Hira. Kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, dalam riwayat hadis yang sahih. Maka pada ketika itulah Allah Ta'ala turunkan ayat ni, ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang berselimut. Apabila seseorang dipanggil, maka biasanya ada poin yang hendak disampaikan. So apa yang hendak Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu kepada kita juga, orang-orang yang berselimut pada waktu malam. Kata Allah Ta'ala, qumil laila illa qalila, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam selain dari sedikit masa yang tak dapat tidak untuk berehat. Maka perintah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala ialah qumil laila, ay da'i tazammul wat talaffuf wanshid li salatil lail, tanggalkanlah selimutmu, kata Allah, dan bangunlah untuk salat pada waktu malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan berselimut itu supaya Nabi menanggalkan selimutnya, kemudian bangun pada waktu malam untuk mengerjakan salat qiyamul lail ataupun salat malam. Allah Ta'ala tidak menginginkan Nabi berterusan dalam keadaan ketakutan, menggigil dalam selimutnya. Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya bangunlah pada waktu malam. Qumil lail, bangunlah, lakukan salat qiyamul lail. Daripada sini ada satu pengajaran kepada kita. Kullu ma akhafaka wa ahzanaka ista'in ala dhihabihi aw takhfifihi biqiyamil lail. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم التف بثيابه من الرعب. Setiap segala sesuatu yang membuatmu takut, segala sesuatu yang membuatmu berduka cita,
maka minta tolonglah kamu kepada Allah untuk menghilangkannya atau mengurangkannya dengan melaksanakan qiyamul lail, dengan melaksanakan salat malam. Rasulullah tadi berada dalam ketakutan kerana pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril dan pertama kali menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi menggigil ketakutan sampai berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Tapi kemudian Allah turunkan ayat, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, jangan engkau terus berselimut, jangan engkau berterusan dalam ketakutanmu, jangan engkau berterusan menggigil dalam selimutmu. Qum, bangkitlah, ya, bangunlah. Untuk apa? Qumil laila, bangunlah pada waktu malam, laksanakanlah solat malam. Maka solat malam itu antara amalan untuk menghilangkan ketakutan kita, duka cita kita, atau setidaknya ia akan mengurangkannya. Maka kalau jiwa kita banyak kegelisahan, ya, kalau kita sedang ditimpa pelbagai duka cita dalam hidup, maka tenangkanlah jiwa kita, atau setidaknya kurangkanlah tekanan itu dengan bangun pada waktu malam melaksanakan solat tahajud. Maka mereka yang bangun pada waktu malam melaksanakan solat tahajud biasanya mempunyai jiwa yang tenang, emosi yang boleh dikontrol. Mereka tidak akan mudah marah, mereka tidak akan mudah panik. Kenapa? Kerana solat tahajud yang mereka lakukan dapat membantu untuk menenangkan jiwa mereka daripada pelbagai masalah-masalah kehidupan yang mereka hadapi, ya. Baik. Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW, qumil lail, bangunlah pada waktu malam. Bangunlah, tinggalkan selimutmu, tanggalkan selimutmu, bangunlah untuk melaksanakan solat malam, ya. Wal qiyamu fihi sa'atun fi ibadati rabbik, dan bangun pada waktu malam itu adalah masa-masa untuk beribadat kepada Tuhan, ya. Sangat penting seseorang untuk mempersiapkan diri solat dengan solat malam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada fasa awal kenabian. Nabi akan mendapat tugasan-tugasan berat selepasnya. Tugasan berdakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan perintah, menyampaikan tegahan Allah, mengajak orang ke jalan Allah. Nabi akan mendapatkan tugasan-tugasan berat. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tugasan-tugasan berat ni oleh Allah Taala, maka Allah siapkan dahulu jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala siapkan dahulu ruhaniyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan solat malam. Maka solat malam ni adalah bentuk daripada pembentukan jiwa ruhaniyah yang baik untuk menghadapi pelbagai perintah-perintah ataupun kewajipan-kewajipan yang berat untuk dilaksanakan. Maka dakwah itu satu kerja yang sangat berat. Oleh kerana itulah dakwah hanya ditugaskan Allah Ta'ala kepada para nabi dan orang-orang pilihannya. Kerana tugas dakwah merupakan tugas yang amat berat. Dan sebelum Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk berdakwah, Nabi SAW terlebih dahulu diperintahkan Allah Ta'ala untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan solat malam. Supaya apa? Seolah Allah Ta'ala ingin supaya jiwa Nabi ini dibentuk dahulu dengan sebaik-baiknya dengan solat malam tu, baru kemudian nanti Nabi SAW berdakwah. Maka daripada sini kita belajar, ya, sepatutnya bagi sesiapa sahaja yang ingin berdakwah, yang ingin mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka mereka mesti mempersiapkan diri rohaniah mereka dengan melaksanakan solat malam. Utamakan solat malam, jangan tinggalkan. Maka pendakwah yang tidak bangun pada waktu malam, maka biasanya dia bukanlah pendakwah yang sesungguhnya, ya. Kerana pendakwah ni dia siang berdakwah kepada orang, mengajak orang ke jalan Allah, malam dia mengadu kepada Allah. Maka para ulama mengatakan suratul Muzammil, surah Al-Muzammil ni suratu bina'i ruhid da'iyah ilallah. Ni surah yang membina rohaniah seorang da'i untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang da'i itu perlu disiapkan rohaniah dia, perlu disiapkan jiwa dia dengan solat malam. Tauhid wa ikhlas wa zikir wa qiyam wa sabr 'ala al-adhan. Ya, dengan tauhid, keikhlasan, zikir, qiyamul lail, ya, bersabar atas pelbagai ujian yang datang. Maka Allah Ta'ala perintahkan pada ayat ni, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangunlah pada waktu malam. Ya, maksudnya solat, bukan sekadar bangun, tetapi solat. Perintah ni walaupun pada asalnya ditujukan kepada Nabi SAW, tapi perintah yang sama ni sebenarnya juga diperintahkan kepada kita supaya bangunlah pada waktu malam. Jangan habiskan malam tu dengan tidur. Dalam Al-Quranul Karim berulang kali Allah Ta'ala menyatakan bahawa ciri orang-orang yang salih itu, ciri orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala itu, mereka bangun pada waktu malam untuk mengerjakan salat. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah Ta'ala, pada waktu malam mereka tidak menghabiskan malam tu untuk tidur, tetapi mereka bangun, kemudiannya yad'una rabbahum, mereka beribadat kepada Rabb mereka, khawfan wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala menyatakan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, mereka menghabiskan malam tu untuk Tuhan mereka Allah Ta'ala sujjadan wa qiyama, dengan cara sujud dan berdiri. Sujud berdiri artinya apa? Mereka mengerjakan solat malam. Ya, bahkan solat malam ni, ini perintah pertama kepada Nabi SAW sebelum ada perintah syariat-syariat yang lain. Ini menunjukkan kepada kita betapa tingginya kedudukan solat malam. Betapa tingginya kedudukan solat malam. Sehingga kan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, sesungguhnya qiyamul lail itu dahulu difardukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum difardukan salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu diwajibkan itu semasa Nabi Isra dan Mi'raj. Nabi Isra dan Mi'raj itu sudah menjelang akhir-akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Sebelumnya apa perintah solat kepada Nabi SAW? Solat malam. Maka solat malam itu lebih awal difardukan berbanding solat 5 waktu. Walaupun kemudian selepas turun perintah solat 5 waktu, dimansukh kewajipan solat qiyamul lail. Tetapi solat qiyamul lail ni tetap solat yang sangat penting untuk kita lakukan. Maka Nabi SAW dalam hadis ada mengatakan, afdalus salah ba'da salatil maktubah salatul lail. Seafdal salat selepas salat fardu yang 5 waktu itu ialah salat malam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, qiyamul laili da'bus salihin. Qiyamul lail atau salat pada waktu malam itu merupakan tradisi orang-orang saleh sejak daripada zaman dahulu kala. Maka kalau kita melihat orang saleh, ada satu ciri khas yang sentiasa melekat pada diri mereka. Kesamaan yang ada pada diri orang-orang saleh
Apa dia? Mereka sentiasa bangun pada waktu malam untuk mengerjakan qiyamul lail. Tak pernah mereka habiskan malam tu untuk tidur. Maka kalau kita masih menghabiskan malam tu untuk tidur saja tanpa ada kita isi dengan solat, maka itu pertanda bahawa kita belum lagi betul-betul hamba Allah Ta'ala yang salih. Kerana orang salih tu punya ciri khas yang sama, iaitulah bangun pada waktu malam, kemudian mereka mengerjakan salat. Ya, qumil laila, bangunlah pada waktu malam, illa qalila, melainkan sedikit sahaja. Ya, maksudnya apa? Banyak daripada malam tu lakukanlah untuk salat malam, melainkan sedikit, sebahagian daripada waktu malam itu yang memang digunakan untuk berehat. Jadi artinya Allah Ta'ala perintahkan untuk salat malam ni sebahagian besarnya gunakanlah untuk salat, tapi tidak pula tidak tidur sama sekali, mesti ada tidur. Ya, suatu ketika pernah ada datang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya bagaimana amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi alaihi salatu wasallam ni pun berceritalah apa amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi. Selepas mereka mendengar penjelasan amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah, maka mereka pun berkata, jauh sekali kedudukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mengatakan, ada 3 orang. Yang pertama dia mengatakan, kalau macam tu saya akan berpuasa setiap hari. Yang kedua mengatakan, kalau macam tu saya tak nak berkahwin kerana dia nak fokus ibadat. Yang ketiga mengatakan, saya tak nak tidur, saya akan solat sepanjang malam. Lalu Nabi SAW pun datang dan Nabi katakan kepada mereka, saya ni orang yang paling takut kepada Allah, saya ni orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Saya berpuasa tetapi juga saya berbuka. Maknanya Nabi tak puasa tiap-tiap hari. Saya juga berkahwin, kata Nabi SAW. Dan yang ketiga Nabi mengatakan, dan saya salat tetapi saya juga tidur pada waktu malam. Jadi perintah qiyamul lail pada waktu malam ni bukan berarti salat kita sepanjang malam tu ya tanpa ada masa untuk tidur. Ya, perlu ambil masa untuk tidur kerana jasad kita ni, tubuh badan kita ni ada haknya, ada kewajipannya yang mesti kita tunaikan. Salah satunya bagi dia masa untuk berehat dengan tertidur. Ya, baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Kemudiannya Allah Ta'ala menjelaskan kadar yang sepatutnya Nabi melaksanakan qiyamul lail tu berapa lama. Ya, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 3, nisfahu awinqus minhu qalila, iaitu separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit dari separuh itu. Ya, au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, ataupun lebihkan sedikit daripadanya dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi ayat 3 dan ayat 4 ni Allah Ta'ala menjelaskan kadar yang sepatutnya digunakan untuk beribadat daripada waktu malam tu. Kata Allah pertama, nisfahu, qum lis salatul ibadah nisfal lail, setengah malam. Panjang, lama tu. Maka pada awal-awal datang perintah qiyamul lail ni, dia bukan sekejap, tapi nisfahu, setengah malam. Awinqus minhu qalila, atau kurangkan sedikit daripada setengah itu. Au zid alaihi au akthar minan nisf, atau tambahkan sedikit daripada setengah malam tu. Masya Allah, ya. Jadi solat malam tu pada awal mula diperintahkan Allah itu cukup lama. Antara setengah malam atau kurang sedikit daripada setengah malam
atau lebih sedikit daripada setengah malam. Cukup lama. Wal muradu an takuna hadhihi as-sa'at tawilah. Maksudnya masa untuk mengerjakan solat malam tu panjang. Ya. Dengan sekira-kira tidak kurang daripada 1/3 malam dan tidak lebih daripada 2/3 malam. Jadi pada awal mula Allah perintahkan qiyamul lail ni, masa dia tu jangan sampai kurang daripada 1/3 malam, tetapi tak pula boleh lebih daripada 2/3 malam. Jadi solat malam tu antara 1/3 malam sampai 2/3. Lebih tak boleh. Jadi bukan sekadar 10 minit, 20 minit. Ni pada peringkat awal. Jadi pada peringkat awal perintah qiyamul lail tu lama dia. Bukan sekejap. Lama. Setengah malam atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Maka disimpulkan oleh Al-Imam Ali As-Sabuni, minimumnya 1/3 malam, ya, 1/3 daripada malam tu, atau maksimumnya 2/3. Lebih tak boleh. Ya. Qala Ibnu Abbas berkata, inna qiyamal laili kana faridatun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqaulihi qumil lail. Ibnu Abbas mengatakan qiyamul lail ini adalah satu kefarduan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah, qumil laila, bangunlah pada waktu malam tu, laksanakanlah solat malam. Summa nusikha, kemudian dimansukh oleh firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara min, nanti pada hujung surah ini, ya. Atau pada ayat 20 Allah Ta'ala mengatakan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Jadi ketetapan solat malam ni mesti setengah malam atau lebih sedikit daripada setengah malam atau kurang sedikit daripada setengah malam, itu kemudian nanti dimansukh oleh ayat Allah Ta'ala pada akhir surah Al-Muzammil ini. Dan kewajipan yang asalnya wajib melaksanakan solat malam itu pun akan kemudian dimansukh. Jadi yang asalnya wajib menjadi sunnah muakkad, satu sunnah yang amat digalakkan untuk dikerjakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sangat menjaga solat malam ni, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala perintahkan warattilil Qur'ana tartila pada ayat 4 tu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tertil. Jadi perintah untuk qiyamul lail dan perintah untuk membaca Al-Quran dengan tertil itu Allah Ta'ala datangkan secara bersamaan. Bilakah perintah membaca Quran ni dengan tertil ni? Dalam solat malam tu. Jadi Allah Ta'ala perintahkan, laksanakanlah solat malam, dan ketika engkau melaksanakan solat malam tu, bacalah Al-Quran dengan tertil. Membaca Al-Quran dengan tertil ni macam mana? Membaca Al-Quran dengan tamahul, dengan perlahan, dia tidak laju-laju. Maka kalau solat malam, biasakan membaca Al-Quran itu dengan perlahan, ya, jangan terlalu laju sangat, secara perlahan. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Baca dengan perlahan-lahan, ya. Baca Quran dengan tertil dalam solat malam tu.
kalau boleh baca Quran yang sangat panjang. Maka Rasulullah SAW ketika mana solat malam, Aisyah mengatakan sampai bengkak kaki Nabi. Kenapa bengkak kaki Nabi solat malam? Apakah kerana Nabi solat banyak jumlah rakaat? Dia tak. Aisyah mengatakan Nabi solat malam tu hanya 11 rakaat saja. Tetapi kenapa sampai bengkak kaki Nabi? Kerana dalam solat tu Nabi baca Quran begitu panjang. Sehingga kan dalam satu riwayat dinyatakan Nabi satu rakaat saja, Al-Baqarah, Ali Imran, bahkan sampai ke An-Nisa, barulah Nabi SAW rukuk untuk satu rakaat. Ya. Kenapa mesti dibaca Quran ini dengan tertil dalam solat? Liyakuna aunan laka ala fahmil Qur'ani wa tadabburihi, supaya itu membantu kita memahami dan mentadabbur ayat yang dibaca. Kalau kita baca laju-laju, maka Quran tu tidak akan meresap ke dalam jiwa. Ia tidak akan dapat ditadabbur. Maka bacalah dengan perlahan, dengan tertil, ya. Qala Al-Khazin, berkata Al-Imam Khazin, lamma amarahu ta'ala biqiyamil lail, ketika mana Allah perintahkan untuk melaksanakan qiyamul lail, atba'ahu bitartilil Quran, Allah sertai dengan perintah untuk membaca Quran dengan tertil, hatta yatamakkana al-musalli min huduril qalbi, sehingga kan orang yang salat tadi, yang membaca Quran dalam salatnya, dapat menghadirkan hatinya semasa membaca Quran tu, wa tafakkur, dan memikirkan maknanya, wa ta'ammul, dan merenungkannya, fi haqaiqil ayati wa ma'aniha, tentang hakikat-hakikat ayat tu dan makna-makna ayat tersebut. Sehingga kan fa inda wusuli ila dzikrillah yastash'iru biqalbihi 'azamatillah, sehingga kan ketika mana dia sampai kepada ayat-ayat yang menyebutkan tentang kebesaran Allah, maka hati dia pun merasakan betapa besarnya Allah Ta'ala. Wa inda dzikril wa'di wal wa'id yahsulu lahu ar-raja' wal khauf, ketika mana dia sampai kepada ayat-ayat yang menjanjikan kenikmatan dan ayat-ayat ancaman, dia pun merasakan ada rasa harap terhadap nikmat itu dan ada ketakutan akan azab tersebut. Wa inda dzikril qasas wal amthal yahsulu lahu al-i'tibar, begitu juga ketika dia membaca ayat-ayat tentang kisah-kisah ataupun perumpamaan-perumpamaan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia dapat mengambil pengajaran daripada situ. Sehingga kan fayastaniru qalbu binuri ma'rifatillah, sehingga kan jiwa dia ini disinari dengan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal isra'u fil qira'ah yadullu ala adamil wuqufi 'ala al-ma'ani, orang yang membaca Quran dengan laju dalam solat dia atau bahkan di luar solat, maka itu pertanda bahawa dia tidak memahami makna-makna ayat yang dia baca ketika itu, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ketika mana Rasulullah SAW membaca Quran, Nabi bukan sekadar merenungkan makna ayat yang dibaca, bukan sekadar Nabi baca dengan tertil, bahkan setiap kali Nabi membaca ayat yang bercerita tentang nikmat, maka Nabi akan minta nikmat itu kepada Allah. Ketika mana membaca ayat tentang azab, maka Nabi akan meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada azab tersebut. Begitulah Nabi betul-betul membaca Quran dengan tertil, dengan menghadirkan hati. Maka inilah sepatutnya yang kita lakukan apabila kita melaksanakan solat malam, ya. Laksanakanlah solat malam dengan sebaik-baiknya dan bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya dalam solat malam kita. Puaskan membaca Quran. Kalau boleh, pilihlah surah-surah yang panjang yang kita hafal, kemudian untuk kita baca ketika mana kita melaksanakan solat malam. Jangan sekadar surah-surah biasa saja kita baca. Kalau boleh, bacalah surah-surah yang panjang, ya, untuk kita nikmati. Bahkan ada para ulama membolehkan kita membaca Quran daripada mushaf. Seandainya kita tak hafal surah-surah yang panjang tu, maka ambil Quran, baca, insya-Allah tidak menjadi suatu masalah, ya. Baca dalam solat tu, dalam solat malam tu, tadabbur, renungkan betul-betul maknanya. Jiwa kita ni betul-betul hadirkan semasa solat itu dengan bacaan-bacaan Quran tu. Jadi solat malam tu bukan mengejar berapa banyak jumlah rakaat, bukan, tetapi berapa banyak ayat Quran yang kau baca dalam solatmu dan bagaimana engkau membaca Quran dalam solat itu, serta bagaimana engkau memahami ayat-ayat yang kau baca dalam solat tersebut.
tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, inilah persiapan yang Allah Ta'ala buat kepada Nabi SAW sebelum baginda memulakan tugasan besar sebagai Rasul menyampaikan risalah dakwah kepada seluruh umat manusia. Maka kita pun belajar daripada sini, sepatutnya kita kena prepare diri kita ni, kena prepare ruhaniah kita ni dengan salat malam dan Al-Quran. Bila mana kedua-dua ini dah betul-betul bersinar di dalam jiwa kita, maka insya-Allah tugasan-tugasan berat, tanggungjawab berat yang dibebankan kepada kita akan mudah kita jalankan insya-Allah. Mungkin itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan sambung ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.